di kalangan perisik tempatan dan antarabangsa, terutama di rantau ini. Nama dan wajah lelaki ini bukanlah sesuatu yang asing. Malah, pemegang ijazah sarjana pengajian strategi University Lancaster ini turut dikenali sebagai antara penganalisis isu-isu keselamatan yang berwibawa, lebih-lebih lagi dengan pengalamannya sebagai bekas pengarah perisikan pertahanan angkatan tentera Malaysia ATM. Walaupun begitu, tidak ramai yang berjaya mencungkil 1001 pengalaman menarik yang pernah ditempuhinya sepanjang menjadi perisik tentera, terutama dalam operasi membenteras pemberontakan komunis. Biarlah pengalaman itu terkunci rapat dalam diari hidup saya. Ia bukan untuk diceritakan kepada sesiapa, kata Lieutenant General Bersara Datuk Raja Abdul Rashid, Raja Badio Zaman, dalam pertemuannya dengan penulis artikel ini. Biarpun dianggap sebagai seorang yang kuat berahsia, namun beliau akhirnya akur dengan pujukan penulis artikel ini untuk berkongsi secebis daripada pengalamannya. Bagaimanapun ia terbatas kepada kisah di awal pembabitannya dalam dunia ketenteraan. Menurut Raja Abdul Rashid, minatnya terhadap tentera berputik sejak kecil lagi, di waktu Jepun masih menjajah tanah Melayu. Ketika berusia 5 tahun, saya sering pergi ke sebuah kem tentera India di Kuala Kangsar yang terletak tidak jauh dari rumah saya. Saya suka lihat mereka berkawat dan berbaris dengan pakaian yang kemas, katanya. Selain itu, beliau turut terpengaruh dengan filem-filem perang yang banyak ditayangkan pada waktu itu, yang memaparkan unsur-unsur heroisme di samping geram dengan keganasan yang dilakukan pengganas komunis. Ekoran itu, beliau akhirnya memohon memasuki Maktab Tentera Diraja di Port Dickson pada tahun 1961. Walaupun ketika itu beliau telah bekerja sebagai guru di Tapah Secondary English School serta menjadi penjaga gol utama pasukan hoki Perak. Sewaktu di Maktab Tentera Diraja, Raja Abdul Rashid tetap aktif dalam bidang sukan, terutama hoki, rugby dan bola sepak. Kehebatannya sebagai penjaga gol telah membolehkannya terpilih mewakili Maktab Tentera Diraja dalam pertandingan hoki yang diadakan. Biarpun begitu, apa yang paling membanggakannya ialah terpilih sebagai pegawai kadet terbaik ketika majlis tamat latihan dengan dianugerahkan First Order of Merit pada tahun 1962. Selepas itu, Raja Abdul Rashid telah ditempatkan di Kompeni B, Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja, 4 RAMD yang ketika itu terletak di Mentakap Pahang. Setahun selepas itu, Raja Abdul Rashid dan batalion yang disertainya berpindah ke Kem Majidi, Johor Bahru. Tidak lama selepas itu tercetus konfrontasi Malaysia-Indonesia, sehingga menyebabkan kami terpaksa bertungkus lumus mengekam penyusupan tentera Indonesia, katanya. Disebabkan konfrontasi juga, pasukannya telah dihantar ke Sarawak pada tahun 1964 bagi membantu British menentang tentera Indonesia, menggantikan 5 Regimen Askar Melayu Diraja. Masa itu saya telah dilantik sebagai pegawai risik batalion, menggantikan Lieutenant Hashim Muhammad Ali dan ditempatkan di Serian. Disitulah kemampuan saya mula teruji kerana terpaksa melakukan tugas risikan secara bersendirian selama 6 bulan, katanya. Pada satu malam, kompeni yang dipimpin Raja Abdul Rashid telah diserang oleh tentera Indonesia. Namun, serangan itu berjaya dipatahkan tanpa ada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa di pihak mereka. Malah, kami berjaya membunuh 2 tentera Indonesia yang didapati cuba menyusup ke negara kita, katanya. Selepas pertempuran itu, tentera Indonesia tidak berani lagi menyerang kedudukan kompeni 4 Regimen Askar Melayu Diraja. Sebaliknya, mereka menukar taktik dengan mengedarkan risalah secara senyap, meminta semua askar Melayu tidak menjadi boneka penjajah Inggris. Apabila mendapat risalah itu, saya terus menghantarnya kepada pegawai British, memandangkan kami berada di bawah Brigade Barat, tentera British. Sebaik terbaca risalah itu, saya lihat pegawai British mula curiga terhadap kami. Malah mereka turut hairan kenapa pasukan kami amat jarang diserang musuh, sedangkan askar Gurkha begitu teruk diserang, katanya. Disebabkan itu, kompeni mereka telah ditukar ke Sibu selama 3 bulan. Selepas 3 bulan di situ tanpa pernah diserang tentera Indonesia, mereka kembali ke Kem Majidi pada penghujung tahun 1964. Di Johor, mereka terpaksa berhadapan dengan cabaran getir apabila menerima berita ramai tentera Indonesia telah mendarat di Pontian dan Kota Tinggi. Masa itu, tidak kira siang atau malam, kami terpaksa melakukan operasi memburu mereka.
Dalam masa 4 hari, operasi kami akhirnya berjaya membunuh serta menangkap seramai 28 tentera Indonesia. Katanya sambil memberitahu, mereka telah menerima ucapan tahniah dari Menteri Pertahanan, Tun Abdul Razak, di atas kejayaan tersebut. Apa yang mengembirakan Raja Abdul Rashid ialah beberapa hari selepas itu, beliau dinaikkan pangkat kepada Letenen. Biarpun begitu, tugas mereka mengekam penyusupan tentera Indonesia masih belum selesai. Cabaran paling getir akhirnya hadir pada bulan April dan Mei 1966 apabila 27 tentera Indonesia dilaporkan telah mendarat di Pengerang, Johor dan bersembunyi di atas sebuah bukit yang terdapat kubu pertahanan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Bagi tujuan menghapuskan musuh, 4 Regimen Askar Melayu Diraja telah meminta bantuan tembakan meriam dari tentera British ke atas bukit itu. Selepas itu barulah kami naik ke atas bukit dan membuat serangan. Dalam serangan itu, kami berjaya membunuh 2 daripada musuh. 13 menyerah diri atau ditangkap, termasuk ketua mereka, Lieutenant Titali, manakala 12 yang lain berjaya melepaskan diri. Katanya sambil memberitahu kejayaan itu diraih tanpa ada seorang pun anggotanya yang cedera atau terbunuh. Disebabkan ada musuh terlepas, pegawai memerintah 4 Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Kolonel Isa Ahmad, telah mengarahkan anggota pasukannya memburu saki-baki musuh. Bagi tujuan itu, mereka telah membuat kepungan di sekitar kawasan Paya, tidak jauh dari bukit tersebut, selama 2 minggu. Dengan dibantu oleh pasukan polis hutan PPH, turut membantu ialah kumpulan penjejaiban dan anjing pengesan. Suatu malam, ketika sedang meronda bersama satu seksyen dari markas batalion dengan dibantu penjejaiban, tiba-tiba Raja Abdul Rashid terdengar bunyi air berkocak di satu kawasan Paya. Ketika itu saya percaya satu kumpulan musuh telah terlepas dari kepungan kami. Kemudian dengan pantas saya naik ke atas Land Rover dan melepaskan tembakan machine gun ringan LMG ke arah kawasan Paya dan Bendang berhampiran. Selepas menghantar laporan ke markas, selepas selesai tembakan, tiada apa yang kedengaran, sama ada tembakan balas musuh atau suara orang mengerang kesakitan, ujar beliau. Melihat keadaan itu, Raja Abdul Rashid hampa. Bahkan beliau percaya tugas mereka selepas ini akan menjadi lebih sukar lagi, memandangkan musuh telah bolos dari kepungan. Malam itu juga beliau pulang ke kamp sambil berdoa. Esok dan hari-hari mendatang akan memberi tuah kepadanya. Esoknya tanpa diduga 12 tentera Indonesia yang diburu menyerah diri kepada anggota PPH yang berkawal tidak jauh dari kawasan Paya berkenaan. Saya dapat tahu mereka menyerah diri kerana ketakutan selepas menyangka tembakan yang saya lepaskan pada malam itu adalah tembakan dari kereta perisai. Mereka juga ingat kami sedang bersiap sedia untuk menggempur mereka dengan kereta perisai. Kerana itu mereka menjadi takut sekali dan membuat keputusan menyerah diri, padahal tidak ada satupun kereta perisai di situ, ujarnya yang terasa lucu apabila teringat semula peristiwa tersebut. Tidak lama selepas kejayaan itu, Raja Abdul Rashid dinaikkan pangkat kepada Kapten dan ditukarkan ke markas 4 Brigade di Fort Canning, Singapura. Dari situ kerjayanya dalam dunia perisikan yang penuh dengan cabaran terus meningkat, termasuk melakukan operasi di luar negara. Beliau bersara pada 17 Julai 1995 dan kini sibuk menguruskan perniagaan sendiri, di samping gemar bermain golf pada masa lapang. Sekian. Berkorban untuk ibu pertiwi, sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan hati. Andai kata kami